Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara berita, antara episod rasuah yang paling menjadi pertanyaan ramai orang, terutamanya rakyat di negeri di bawah bayu, berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Bertarikh 30 Mei 2025. Di samping orang-orang Sabah sedang merayakan sambutan keamatan di KDCA Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang dikatakan merasmikan sambutan tersebut. Dan di dalam ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim disebut berkaitan dengan skandal rasuah adun Sabah. Perdana Menteri akhirnya membuat pengakuan. Skandal rasuah Sabah, Anwar nafi lindungi adun, mahu siasatan rapi SPRM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa siasatan berhubung dakwaan isu skandal rasuah menerusi penyebaran video melibatkan adun Sabah perlu dilaksanakan mengikut prosedur dan undang-undang yang teratur. Menurut Anwar, beliau tidak mahu mengulangi pendekatan ala diktator yang pernah berlaku dalam sejarah pentadbiran negara. Sebaliknya menekankan kepentingan tugas dan kuasa badan eksekutif, penguat kuasa dan kehakiman. Mengikut SPRM, baru 1 bulan yang lalu ada dikatakan video lengkap. Maka SPRM merujuk kepada forensik untuk sahkan dan itu laku dalam siasatan. Jadi saya nak terangkan supaya semua faham. Saya tidak mahu pegang jawatan dalam kerajaan untuk melindungi. Ada pihak mengatakan PM mesti ambil tindakan. Perdana Menteri tidak tegas. Perdana Menteri sebut anti rasuah tapi mengizinkan amalan rasuah. Ini Perdana Menteri bukan diktator. Saya ikut hukum, saya kena lalui proses. Saya tidak boleh tangkap begitu, katanya ketika berucap pada majlis perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2025 di Dewan Hong Kong Keisaan Persatuan Kebudayaan Kadangan Dusun KDCA pada Jumaat. Anwar turut menegaskan bahawa beliau tidak akan menggunakan kuasa sebagai Perdana Menteri untuk melindungi mana-mana pihak yang terlibat dalam salah laku atau pihak pemberi maklumat. Sebaliknya menyerahkan sepenuhnya kepada proses perundangan. Persoalannya, kalaulah Ketua Menteri Sabah yang disebut-sebut di dalam skandal ini sebelum ini dan adun-adun rasuah yang disebut di dalam skandal ini didapati bersalah, adakah Anwar akan menyingkirkan Ketua Menteri Sabah? Adakah adun-adun rasuah ini akan ditangkap ataupun mungkin dipecat? Apa komen Anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara pertanyaan netizen, persoalan yang ditimbulkan, mampukah Anwar bertahan? Kenapa tiba-tiba ada persoalan ini timbul semula? Adakah ini susulan peletakan jawatan Rafizi dan Nik Nazmi? Akhirnya satu artikel ataupun perkongsian daripada Harapan Daily bertarikh 29 Mei. 11 ahli parlimen tarik sokongan. Kabar angin yang memualkan. Dengan caption ataupun gambar melalui grup WhatsApp. Breaking news, ahli parlimen PKR yang dikabarkan telah menarik sokongan kepada Anwar selaku PM. Kalau ini adalah kabar angin yang memualkan, kalau ini adalah perkara ataupun berita palsu, sudah pasti pelakunya perlu dikenakan tindakan. Tapi kita lihat di dalam artikel ataupun perkongsian daripada artikel Harapan Daily. Sekali lagi berita penarikan sokongan sejumlah MP terhadap Perdana Menteri ditimbulkan berikutan peletakan jawatan Rafizi dan Nik Nazmi. Kali ini dikatakan kononnya
11 MP termasuk Rafizi dan Nick Nazmi diberitakan akan menarik sokongan yang diberitakan akan dilakukan melalui sidang media pada Jumat, di mana Jumat bertarikh 30 Mei 2025. Dan yang mengejutkan saudara-saudara, disebutkan di sini senarai MP tersebut. Ahli parlimen lain yang disebut adalah Chang Li Kang, Tanjung Malim, Tan Karhing Gopeng, Akmal Nasir Johor Bahru, Wong Chen Subang, Zahir Hasan Wang Samaju, Li Chian Chung Petaling Jaya, Syed Ibrahim Syedno Ledang, On Abu Bakar Batu Pahat, Aminuddin Harun Pot Dixon. Berita palsu, hakikatnya ini adalah berita palsu dan tiada kebenaran sama sekali. Naib Presiden PKR Chang Li Kang yang namanya disenaraikan dalam kumpulan itu menyifatkan ia sebagai mengarut. Setiap kali berlaku pergolakan politik, isu kononnya ada MP menarik sokongan yang selalu dimainkan. Hakikatnya semua ini menunjukkan pembangkang, ketandusan idea dan hanya memikirkan soal kuasa dengan menyebarkan cerita-cerita tidak benar. Ia tidak lain bertujuan mencetuskan ketidakstabilan dalam kerajaan madani dan mahu rakyat menjadi resah. Sepatutnya jika ada berangan-angan mahu mengambil alih kerajaan, tunggulah PRU 16 akan datang dan biarlah rakyat membuat penentuan. Dalam hal ini rakyat tidak harus termakan dengan dakwah yang disebarkan melalui media sosial kerana tiada mana-mana MP yang berhasrat menarik sokongan dan kerajaan ini tetap stabil berkhidmat kepada rakyat sehingga tempoh mandat yang ditetapkan. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Sehingga hari ini masih ramai yang bercakap berkaitan dengan peletakan jawatan Rafizi, peletakan jawatan Nick Nazmi, di mana kedua-dua pemimpin ini telah kalah pada pemilihan PKR. Ramai yang beranggapan ini adalah prinsip mereka. Setelah kalah, mereka meletak jawatan sebagai menteri. Di mana ini satu budaya baru di dalam politik yang moden ini. Jadi tuan-tuan dan puan, setelah kedua-dua pemimpin ini, terutamanya Rafizi, setelah kedua-dua mereka meletakkan jawatan, adakah mereka juga akan keluar daripada parti? Nah, saudara-saudara, akhirnya pengakuan Nick Nazmi ini adalah satu pengakuan besar yang pasti mengejutkan kepimpinan PKR. Kami tak akan hianati PKR, kata Nick Nazmi. Ahli Parlimen Setiawangsa Nick Nazmi, Nick Ahmad, menyangkal dakwaan bahawa dia dan bekas rakan sejawatnya Rafizi Ramli akan mengkhianati PKR. Ini susulan tindakan kedua-dua ahli politik itu mengemukakan surat peletakan jawatan sebagai menteri selepas tewas dalam pemilihan parti. Antara persoalan dan pertanyaan yang ditanya oleh netizen dan orang kampung adalah, adakah selepas ini ada langkah seperti yang kita pernah dengar dulu, yaitu langkah Sheraton yang diketuai oleh Azmin Ali. Nah, jadi ini satu langkah yang menyebabkan kejatuhan dan satu perkara yang amat memalukan. Jadi dengan peletakan jawatan Rafizi dan Nick Nazmi, adakah langkah ini ataupun terdapat langkah baru yang bakal timbul selepas ini yang memberi gambaran ataupun satu bentuk sabotaj kepada parti? Kami letak jawatan, kami tak akan khianat parti, katanya ringkas menerusi satu hantaran di X. Kenyataan itu hadir di tengah cakap-cakap dalam PKR yang mendakwa Rafizi dan pemimpin yang menyokongnya akan berpaling tada. Antara tuduhan itu termasuk dakwaan
bahwa beberapa ahli parlimen yang berpihak kepada Rafizi akan menarik balik sokongan mereka terhadap Presiden PKR Anwar Ibrahim sebagai PM. Nah, itulah antara tuduhan, termasuk bahwa beberapa ahli parlimen, nah, tidak tahu beberapa MP ini, mungkin 1 kah, 5 kah, 10 kah, nah, kita tidak tahu berapa, yang berpihak kepada Rafizi, yang menyokong Rafizi akan menarik balik sokongan terhadap Anwar sebagai PM. Nah, itu adalah perkara yang menakutkan dan itu adalah salah satu tuduhannya. Saudara-saudara, apa komen Anda?